Bismillah, bismillah. Okay, dengar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat semua pendengar di alam maya. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya kita diberi kesempatan untuk berkumpul pada pagi 15 Ramadan 2021 Masihi bersamaan 1442 Hijrah dengan norma baharu. Kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah dan bertafakur bagi non-Muslim. Dan marilah kita juga sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat nenda kepada salah seorang kaunselor UiTM Kampus Pasir Gudang iaitu Cik Aina Nasihah binti Zainuddin yang mana nendanya telah kembali ke rahmatullah pada petang semalam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin, amin, ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsira buat semua. Semoga roh arwah dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Yang berusaha, Puan Mawar Nur Abdullah, Timbalan Ketua Perpustakawan, yang dikasihi Encik Idris Muhammad, Perpustakawan Kanan Merangkap Ketua Program, barisan staf dan pensyarah serta para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan serba sedikit tentang diri saya. Saya Nur Dahiyah Sulhana binti Zainal selaku kaunselor pelatih di Unit Kerjaya dan Kaunseling UiTM Kampus Pasir Gudang Segalius merangkap moderator pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan dengan perkongsian ilmu Talk Show with Counselor Law of Attraction. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengupas tajuk kita pada hari ini, suka untuk saya perkenalkan seorang kaunselor ataupun penceramah dari UiTM Kampus Pasir Gudang iaitu Puan Suzainah binti Rahmat, kaunselor berdaftar dan juga merupakan pegawai psikologi kanan di Unit Kerjaya dan Kaunseling UiTM Kampus Pasir Gudang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita memulakan program pada hari ini, majlis diserikan lagi dengan mempersilakan Puan Mawar Nur Abdullah, Timbalan Ketua Perpustakawan bagi menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke suara saya? Boleh, boleh. Okey, sedap suara puan pengacara majlis Sedap cara dia bercakap. Okey, minta maaf saya tak boleh tunjukkan muka hari ini, saya bercuti, tak berapa sihat. Tapi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada PTDI Pasir Gudang dan juga unit kaunselingnya di Pasir Gudang atas kerjasama yang diberikan untuk mengadakan program kita pada pagi ini. Dan kalau kita tengok pada pagi ini kita ada lebih kurang 43, insyaAllah akan ramai lagi yang akan join. So tak sabar sebenarnya nak dengar apakah yang akan diperkatakan tentang Law of Attraction. Saya adalah salah seorang peminat buku The Secret, kalau tahulah The Law of Attraction ni banyak diceritakan dalam buku The Secret yang mana kalau kita ini selalu attract perkara-perkara yang baik dalam hidup kita, insya-Allah perkara-perkara yang baik juga yang kita akan terima. Dan kalau kita terlalu ataupun selalu menarik perkara-perkara yang kurang baik ataupun yang buruk, nanti hidup kita akan selalu berada dalam keburukan. Macam tu lah serba sedikit tentang buku The Secret tu. So saya looking forward bersama dengan semua penonton hari ni, looking forward untuk mengetahui apakah kupasan tentang Law and Attraction, dan saya harap supaya kerja sama ini akan orang kata panjangkan untuk program-program seterusnya, yang mana
insyaAllah menyokong sustainable development goals. Tahniah sekali lagi dan terima kasih atas penganjuran. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Puan Mawar Nur Abdullah di atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Seterusnya, saya menjemput Encik Idris ataupun Encik Azilia untuk menerangkan serba sedikit tentang PTDI. Dipersilakan. Assalamualaikum. Dengar ya? Waalaikumsalam, dengar-dengar. Okey, saya sikit tu tak terang apa tu. Sebenarnya kalau ikutkan, kalau kakak di Pasir Gudang ni, tak ada masalah kalau kata nak buat apa-apa ke, kalau kata nak melakukan aktiviti ke apa, cuba sekarang ni ada nombor baru. Apabila ada nombor baru, kita menggalakkanlah sesiapa saja yang melihat ini untuk melaksanakan program dengan kami. Datanglah jumpa kami selain daripada sekarang ni lah. Contohnya macam dengan kita buat kerjasama dengan Puan Suzaina. Kalau kata ada sesiapa unit lain nak buat kerjasama dengan kami, diharapkan boleh datang jumpa saya, kita buat program lain pula, ya? Okey, itu saja. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cik Azilia di atas penerangan sebentar tadi. Baiklah, untuk meneruskan program pada pagi ini, saya mempersilakan Puan Suzaina binti Rahmat bagi meneruskan perkongsian beliau pada hari ini. Dipersilakan, Puan. Okay, terima kasih buat saudari moderator Cik Nur Dahiyah Suhana binti Zainal, kaunselor Cik Nur Aina Nasihah binti Zainuddin yang kehilangan nindanya pada petang semalam selepas kami tadabbur juzuk 17 dan 18 bersama Imam Afiq, dapat kabar duka kehilangan ninda tercinta lah. So satu perasaan yang hibah lah bagi sesiapa yang pernah mengalami perasaan kehilangan, boleh tahu the law of attraction diri tu di tahap yang mana. Mestinya dalam keadaan tengah sedih. Alright. Seterusnya, terima kasih buat Puan Mawar Nur Abdullah, Encik Idris Muhammad atas kesempatan dan kesudian menjemput unit kejadian kaunseling untuk sesi perkongsian pada pagi berbahagia ini. Assalamualaikum buat semua. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. So, saya semoga perkongsian ni ada sedikit manfaat. Tak kuat? Puan Mawar tak dengar? Puan Su sekat-sekat ke saya punya internet yang tak okey? Sebab saya tersekat-sekat Puan Su cakap. Tersekat-sekat ke? Tersekat-sekat line kami. Tersekat-sekat maybe line belakang ni lah lagi. Tersekat? Tersekat di skala 6. Dah okey dah? Dah okey dah? Gangguan audio? So far tak ada buka apa-apa smartphone kat sini. Okay. So, again, thank you so much buat Puan Mawar, Encik Idris Muhammad, Cik Nur Azilia atas sudi perkongsian pada pagi ini. Okay, boleh dengar? Okay. Okay, sebelum saya terangkan tentang law of attraction, izinkan saya untuk terangkan tentang perkhidmatan di unit kejadian kaunseling lah. Sebab kita antara pandemik ni jarang staf-staf atau pelajar nak hadir dan mungkin banyak info yang tak sampai. Jika di Sekamat kita ada Wan Nur Adila dan Cik Rajwani kaunselor di sana, dan di sini saya Aina lah. Cik Aina adalah kaunselor baru ambilan pada Disember 2020 yang lalu.
Wansu, mute tu. No, dengar tak? Jelas sikit. Lepas refresh. Lepas refresh dia okey sikit. Okay, again, sorry atas gangguan, kesilapan saya sendiri. Okay, so ini adalah dua orang kaunselor berdaftar di UiTM Kampus Pasir Gudang lah. Kedua-duanya adalah kaunselor berdaftar di Lembaga Kaunselor Malaysia. Alhamdulillah, so maksudnya boleh settlekan isu kes pelajar sampai ke peringkat tertinggi. Ada hak untuk meneruskan isu exit polisi staff sampai peringkat tinggi sebab kami register di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Alright. Okay. Ini adalah antara sistem counselling to you. Saya harap semua peserta boleh link ke counselling2you.uitm.edu.my yang Noh akan sharekan link di ruangan chat dan register. Okay. Register je link tu sebab contohnya bagi ketua-ketua bahagian you all boleh rujuk pelajar kalau staff dia kena face to face melalui pentadbiran. Tapi kalau pelajar, contohnya pelajar bermasalah di library ke contohnya, pelajar bercinta meraba-raba ke library, pelajar menjalani aktiviti seksual di library. Contohnya untuk dirujuk ke unit career counselling, boleh juga register ke counselling2you.uitm.edu.my dan terus merujuk pelajar. Alright? Okay. Nanti the ending ni kalau sempat saya tunjukkan contohnya video-video untuk merujuk pelajar itulah di ending session nanti. Okay? Alright. Okay, seterusnya sistem kita yang kedua adalah careercounselling4you.uitm.edu.my. Okay, yang ni, okay, Counselling to You ni, melalui Counselling to You ni pun kita ada kedua, website kita kedua iaitu careercounselling2you.uitm.edu.my di mana setiap info di Pusat Kejayaan dan Counselling dan seluruh sistem di kampus UiTM akan diblast di dalam website ini. Even bagi yang biasanya staff tak nak walk in jumpa kaunselor ke, tak ada masa ke, kat sini ada juga psychological service di mana you all boleh jawab ujian psikologi atau psikometrik secara atas talian dan automatically awak akan dapat jawapan. Kalau macam student dia lain, dia gunakan sistem counselling to you. So akaun pelajar tu memang dah ada link untuk dia direct dengan kaunselor tentang psikometrik test. Okay, alright. Okay, nanti biasanya kalau staff ni nak temuduga kenaikan pangkat, biasanya ada psychometric test kan untuk melepasi tahap yang pertama. Yang kedua tu of course lah skill untuk during interview. Yang pertama ni memang kena melalui psychometric. Psychometric yang layak je akan ke depan. So cubalah bagi yang mana-mana nak naik pangkat ke sebab rasanya kalau staff PTDI yang kampus Pasir Gudang, kampus Gamat ramai yang dah memang super-super senior kan. So kenaikan pangkat tu insya-Allah kalau ada jawatan yang kosong peluang untuk diri anda. Alright. Ini antara kelab dan persatuan di unit kejayaan kaunseling. Kalau yang warna kuning tu badan kaunselor ataupun peers, saya penasihat bersama. Penasihat pertama dan penasihat kedua adalah Cik Nur Azilia sendiri iaitu Pustakawan Kanan di PTDI Kampus Pasir Gudang lah. Maksudnya daripada awal pembukaan Kampus Pasir Gudang ni memang dah biasa rapat lah. Kalau sebelum ni rapat dengan Puan Siti Aisyah Sadan, okay? Sebelum Cik Aziz masuk dulu. Pustakawan juga yang sini telah berpindah ke Shah Alam and then continue replace best friend tu kepada Cik Nur Azilia. Okay, maksudnya dengan library tu ukuahnya memang sentiasa program bersama lah macam Cik Aziz cakap tadi, memang dialu-alukan buat program, so kami pun sukalah sebab dia adalah pusat tumpuan pelajar adalah di library. Alright, seterusnya ini adalah dua link untuk info semasa unit di kajian kongsi kami ada YouTube channel dan juga Instagram. Please subscribe. Cik Nur pun akan bagi link di ruangan chat so supaya boleh like dan subscribe. Untuk yang baru-baru ni kita buat program untuk hashtag menu sunnah UiTMPG. So post banyak-banyak, so insyaAllah nanti Acis akan umum pemenang lah. Okay.
Sempena bulan Ramadan ni sampai 5 Mei. Okay. Okay, menu sunnah. Alright. Okay, sekarang ni kita terus fokus kepada law of attraction. Okay, sebelum saya pergi ke law of attraction, semua orang saya nak screenshot dulu ataupun Cik Nur akan bagi juga link Slido ni. Slido, tolong masukkan dia punya kod, tak payah register. You all tak payah register, login. Login dan terus masukkan kod hashtag 892282. Cuba masuk. Okay, cuba masuk link Slido tu. Okay, saya nak ensure, saya nak tunjuk yang Slido pula. Kita buat poll dulu. Buat poll survey dulu sebab kena tahu dulu tentang diri sendiri melalui yang survey Slido. Sebab saya tak nak saya cakap seorang-seorang dan you all pun saya percaya kalau pakai PC UiTM kita tak boleh nak berkomunikasi. Tapi tak apa, kita berkomunikasi alam maya melalui menjawab soalan secara online melalui laman web Slido. Okay. Okay. Okay, semua orang dah berjaya tak masuk Slido? So saya harap boleh komen kat ruangan chat, boleh masuk tak? Sebelum kita ke topik, kita nak refresh dulu kita punya mood hari ni. Okay. Ada 2 soalan je daripada Slido ni saya nak tanya sebelum saya mulakan saya punya ceramah. Alright. Okay. Dah ready? Dah boleh masuk ke ruangan chat? Ada masalah ke? Ada masalah ke? Cuba masuk. Dah, okay, boleh masuk, Cun. Okay, soalan yang pertama, adakah anda rasa bahagia dan gembira? Okay. Ada 3 konsonan jawapan yang awak boleh pilih. Skala 1, ya, tidak dan tidak pasti. Adakah anda rasa bahagia dan gembira? 2 term bahagia dan gembira. Puan Su. Ya? Siti Rozana. Ya, Puan Siti. Nak tanya soalan. Boleh? Boleh dengar? Boleh? Untuk soalan yang ni, adakah untuk situasi semasa kita? Semasa. Sekarang. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih. Sebab emosi kita ni kan berubah-ubah kan. Ni kita punya emosi untuk hari ni lah. Emosi untuk hari ni macam mana? Adakah anda rasa bahagia dan gembira? Ke ada benda baggage lagi tak selesai? Rasa tak pasti. Tak pasti tahap gembira tu skala 10. Kalau saya bagi skala 1 hingga 10 berapa? So yang ni harap bahagia dan gembira skala 10 per 10. Macam tu. Alright, 21% tak pasti, 11 tidak, 68 ya. Alright. Okay, ada lagi, saya tunggu lagi pool ni. Baru 21 orang, kita ada 48 orang. Yang respon baru 21. Nanti tak boleh nak nampak ni. Tak ada rasa apa-apa. Okay, tak ada rasa apa-apa. Cik Ibrahim letak kat tak pasti ya. Cik Ibrahim rasa lapar tu rasanya. Cik Aziz dah bagi komen tu letak tak pasti. Tak rasa apa-apa tu tak pasti. Unconscious. Dia macam unknown. Tak tahu. Okay. Ni situasi pelajar kita lah. Okay, jawab. Okay, sementara ni baru 22 responden. At least kita ada 30 lah. 30 per 48 tu. Valid lagi. Okay. Alright, baru 22 orang. Saya harap No copy balik link Slido tu No. Mungkin ada terlepas. Masuk link Slido tu dan masukkan hashtag 892282. So you all tak payah nak register sistem tu. Just masuk hashtag punya code. Dia automatically. Untuk kita punya game pada pagi ni. Alright. Boleh? Alright. 23 seorang. Sikit lagi please. Please respond. Adakah anda rasa bahagia dan gembira? Sebab bila you respon jawapan ni, saya tak tahu pun siapa yang menjawab tu. Sebab dia unknown kan? Soalan ni adalah terbuka. Saya tak tahu siapa yang menjawab. Tapi saya hanya dapat graf dia je. Okay, saya nak tahu perasaan awak pada hari ni bagaimana? Perasaan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat ni hari ni macam mana? Okay, boleh? 23 orang. Okay. Gembira, okey. Cik Muhammad Syafiq, Muhammad Daniel, terima kasih. Masukkan ya kalau gembira. Masukkan ya. Ada? Bahaya ni. Bahaya tu macam mana tu, Cik Asia? Just masukkan. Kalau rasa tak pasti, kita masuk tak pasti. Baru sebab law of attraction is about kita punya personal. Alright. So pertama kita kena tahu dulu kita punya diri ni. Kadang-kadang diri kita pun tak tahu. Tak pasti gembira ke tak. Okay, Encik Roslan boleh letak tak pasti. Okay kan. Bahaya kalau tak rasa apa-apa Ali. Alright.
Ada orang tak rasa apa-apa sebab perasan tak kita punya kehidupan kita dah rutin. Bangun pagi, mandi, solat subuh. Solat rutin. Dah automatically dia rutin. Sebab tu kalau macam kalau kita bagi tazkirah ke ustaz-ustaz ke ustazah beritahu, kita kena baca surah-surah yang berlainan ketika kita bersolat dan faham maksudnya lebih mendalam supaya kita punya solat tu lebih fokus. Sebab law of attraction is about focus. Right? Baru dah sampai ke hati, ke jiwa, kejap gembira, kejap tak. Okey tak? Yang tu boleh letak tak pasti. Right? Sometime okay, sometime no. Right? Tapi hari ni macam mana? Gembira tak hari ni? Senang kita fokus hari ni lah. Hari ni gembira tak? Bangun pagi tadi, traffic jam ke apa? Kalau Johor Bahru, Kampung Pasir Gudang jam lah. Segamat insyaAllah tak jam sangat kan? Contohnya anak pagi ni cranky ke mana sekolah yang belum tutup. Sekolah anak saya dah start tutup dah. So, apa perasaannya macam tu? Alright? So, Alhamdulillah. Okay, dua lagi. Okay, dua lagi. Cuba. Kita tunggu lagi dua. So far sekarang yang ya 68%, tidak pasti 14, tak pasti is 18. Okay, kita boleh buat research juga ni. Alright. So ya, Alhamdulillah ramai di bulan Ramadan ni 68 orang, tak pasti 14, tak pasti 18, tidak. Tidak ni the firm. No, I memang tak happy, tak gembira ada benda ni kan. Okay, contoh. Gembira sebab adik saya dapat baby baru pagi ni. Alhamdulillah rezeki boleh namakan di bulan Ramadan. Okay. So, okay, gerak sikit lagi. Alright. Ada lagi nak isi? Okay, thank you. So, okay, cun dah 30 orang. 30 per 48. Alhamdulillah dah okay lah. So far 30 per 48 daripada responden hari ini adalah, okay, tu tak kira saya dengan jawab lah. Saya jawab ya lah Okay. Contohnya 67% adalah happy, 13% tidak, 20% is tak pasti. Okey. Sekarang ni yang kedua kita fokus 13 dan 20% bermaksud 33 orang rasa tak tahu hari ni dia punya macam mana perasaan dia hari ni, happy ke tak ke. Tapi saya percaya anda happy ke tak happy ke, automatically anda tetap pergi kerja, anda tetap menjalani kehidupan seharian yang biasa. Tapi mungkin dalam jiwa anda semua tu orang tak tahu apa yang awak rasa kan. Saya percaya benda tu mestinya berlaku. Right. So now kita pull untuk soalan yang kedua. Jangan load out dulu you punya Slido. Okay, soalan kedua. Adakah anda seorang yang mudah memaafkan orang lain atas kesalahan yang mereka lakukan pada anda? Alright, ni contohlah orang dah buat salah dengan you, backstabbing dengan you, toxic dengan you. Macam okay lah, aku memang maafkan kau lah sebab macam mana kau buat aku pun macam mana parut dah dalam betul ni. Macam apa sedalam keris tamisari tapi aku tetap maafkan kau. Contoh. Tapi mungkin macam tak mungkin kot nak maafkan dia. Okay, this is the toxic people yang you dah memang face. Sebab law of attraction, kita kena kenal pasti pertama orang yang baik dengan kita dan orang yang tidak baik dengan kita. Alright, dua, betul? Memang Allah jadikan manusia di dunia ni ada yang baik dan ada yang jahat. Kalau kita tengok Firaun jahat, isteri dia baik. Isteri dia adalah bidadari syurga, tetamu VIP, memang VIP syurga. Isteri seorang penjahat, iaitu Firaun. Okey, maksudnya dalam hidup ni memang ada orang baik dan orang tak baik. Tapi sebagai diri kita ni, bila orang buat salah dengan kita, kita mudah nak maafkan ke tak? Anda semua mudah nak maafkan ke tak? Okey, kalau boleh ya. Tidak, tak pasti. Okey, baru 17 orang yang responden. Maaf, tapi tak lupa tu macam mana? Tak lupa? Dia bukan tak lupa. Adakah anda mudah memaafkan perasaan orang lain? Dia takkan lupa. Lupa tu mustahil kan? Maksudnya kita takkan lupa. Takkanlah tiba-tiba kita belajar masa sekolah rendah ABCDE 1, 2, 3. Sekarang umur 30 tahun lupa 1, 2, 3 ABC. No, lupa tak mungkin. Tapi memaafkan. Tapi akan terkenang-kenang. Betul. Maaf tapi tak lupa tu macam mana? Maksudnya maaf. Okay, maksudnya maaf tapi tak lupa tu macam mana? Tapi maksudnya Puan Mawar memaafkan dia. Okay. Tak lupa tu is sepadan diri. Sepadan diri maksudnya is memory, bad memory yang pernah ada dalam hidup. So macam mana nak adapt dengan dia pada masa akan datang. Contohnya yang macam itulah. Tapi akan terkenang-kenang, betul. Alright. Okay, terkenang-kenang, betul. Maksudnya dia kena lepas habis. Dia kan
Saya bukan pakar agamawan. Kalau betul-betul kita dah maafkan orang tu, kita punya like to be a redha tu dia macam nothing, tak ada. This is for dunia, I'm looking for akhirat, that's it. Contoh. Tapi easy to say lah, but hard to do. Fokus memang begitu. Jangan dikenang-kenang barang yang lepas. Okay, so far kalau kita tengok lelaki dia berfikir sehari dalam 7,000 je kan. Neutron otak dia bergerak, bercakap ke apa semua. Tapi perempuan ni 20,000. So nisbah dia lebih tinggi. So perempuan ni dia keep otak dia skip bergerak tu lebih banyak lah berbanding lelaki. Lelaki dia mudah. No means no. Yes mean yes. Okay lah yang nak tukar langsir baru ke? Okay, beli je lah yang baru. So colour jangan sama lah. Simple. Kalau perempuan, okay nak colour ni, nak tone yang macam ni, ada design sikit, small flowers there. Okay, biasanya macam tu. Alright? Okay. Boleh? Jangan dikenang orang yang lupa. Okay. So far pool, adakah anda mudah memaafkan orang lain? Alhamdulillah daripada responden, 60% mengucapkan saya memaafkan. 28% tidak dan tidak pasti adalah 16. So yang tidak pasti di sini adalah 28 dan 16%. So maksudnya 42. Okay, 44 lah, 44 yang memang rasa macam 44% yang rasa macam tak tahu takkan maafkan kot. Macam tu. Not now, maybe soon. Okay, alright. Okay, dance for ujian ni. Okay, now kita fokus dekat tu. Okay, ingat balik kita punya jawapan tadi. Ingat balik. So now saya fokus dekat you all punya ni slide. Okay. Okay, kita tunggu yang slide tu. Tinggal running. Okay. Ada lagi sementara saya ni respond. Boleh isi lagi tu boleh isi lagi. Okay, saya masuk balik sharing. Pagi ni lain memang tak bagi muka sikit. Pada pagi saya rehearsal dengan Noh pun dia ada macam tak tahu kenapa buffering, ribut taufan ke 4 malam tadi, wallahu alam. Kalau yang bahagian pentadbiran tu insya-Allah dia punya server laju lah. Biasanya yang selalu server problem ni kat belakang-belakang ni. Saya punya unit di belakang di Budi Siswa. Okay. Okay. Semua dah apa? Dah jawab yang slido tadi betul? Semua dah jawab yang slido tadi. Okay, dah jawab tapi sebelum tenang-tenang nak jawapan ni, okay, jom kita sama-sama baca doa sesama. You all pun boleh ikut doa ni mudah je. Doa yang macam kita rasa macam tak rasa apa-apa, stres, tekanan. Dia simple lah antara doa yang kita boleh praktiskan dalam diri kita. Okay, ni doa yang macam saya percaya bila kita tak gembira ke, tak happy ke, ada benda sesuatu yang berlaku dalam diri kita, ada satu musibah yang baggage atau beban unfinished business kalau kita panggil term dalam psikologi, benda yang tidak selesai lagi dalam hidup kita dan kita rasa macam ya Allah penat dan rasa macam jumpa dengan orang pun orang tak nak solve you punya problem, tapi you kena face dengan kehidupan ni. Okay, so ni antara doa sama-sama, boleh baca juga dengan saya bersama. Okay, nak baca sama-sama ke? Nak baca sesama ke? Boleh. Jom kita baca sesama lah. Server yang sama, line yang sama pun. Betul, Puan Aisyah, IT faham. Tapi kat belakang ni dia memang begitu selalu. Tak tahu kenapa. Okay, alright. Okay, 1, 2, 3. Hasbi Allah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia is zikir yang macam kita boleh guna, betul tak Macam
stres. Even kalau kaunselor pelatih pun stres dengan dia punya rutin yang dia kena siapkan sesi kaunseling yang cukup. Sebab bila kaunselor pelatih daripada bidang kaunseling, dia kena cukupkan 400 jam sesi, 230 jam sesi. Sebab apa? Sebab untuk melayakkan dia mendapat kaunselor berdaftar. Bukan dapat terus, ada lagi temu dega. Tapi dia punya scroll tu kena ada appear there, baru dia layak untuk mohon kepada kaunselor berdaftar. It's not easy untuk 400 jam untuk diselesaikan, terutama ketika pandemik di mana kita kena jumpa klien secara face to face. Berat tanggungjawab sebenarnya pelajar-pelajar kaunselor pelatih dalam bidang kaunseling sebenarnya buat masa pandemik ni. You want to face client face to face. Kalau itu tak ada masalah. Di antara doa, sama-sama kita boleh praktikan bersama. Alright? Sebab anything else is give to Allah. Alright. Apa tu law of attraction? Okay. Apa yang kita fikir, apa yang kita fokus, itulah law. Law of attraction is hukum tarikan dalam diri kita. Okay? Contohlah, kalau kita fikir, aku ni memang sukalah dengan Puan Mawar. So, automatically, apa yang datang dekat minda awak? Suka. So, positive thought. Maksudnya, okay, Puan Mawar aku suka dia. So, automatically, you sebagai staff bawahan, automatically akan suka tak bekerja dengan dia? Sukalah. Tapi kalau awal-awal kita cakap, okay lah, aku tak sukalah nak bekerja dengan dia ni. So, bila you ada term kat situ, automatically you dah rasa macam ada baggage. Macam, alah dia ni tak sama dengan orang dulu. Semua ada je. Saya selalu panggil benda ni macam bangau lah. Macam bangau, sebab kalau kita nyanyi lagu Bangau oh Bangau, kan dia macam, maaflah sedikit harsh di bulan Ramadan ni. Bangau oh Bangau kan lagu dia, kan? Saya rasa ni semua berbaik saya kot. Saya 38 tahun. Okay. So lagu Bangau oh Bangau tu automatically kita sentiasa nak salahkan orang. Nak salahkan orang. Bangau oh Bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan tak nak timbul. Salahkan ikan pula tak timbul. Ikan pergilah cari sendiri makanan. Bukan timbul automatik. Contohnya macam tu juga kita ni bekerja. Bila kita bekerja macam, alamak bos tak bagi kerja. So aku tak ada kerja lah. Mana ada zaman sekarang macam ni lagi. You need to find your job. Ini yang pertama. Okay. Kenapa masa kita temu duga kerja, kita cuba nak cari kerja. Tapi bila kita dah kerja, kita rasa macam, biarlah. So nothing lah. So this is law of attraction, how kita punya teknik untuk menghalalkan gaji kita. Memang tak nampak benda ni Allah tak tunjuk. Allah dia sayang kita. Banyak benda aib kita yang Allah tutup dan kita rasa kita sempurna. Sebenarnya manusia tak sempurna pun. Kita bukan malaikat. We are human. Still ada mistake. Kalau Nabi yang sebaik-baik umat sifat maksum tu pun ada kesalahan yang mereka lakukan, ni kan lagi kita ni. Memanglah jauh sangat kita ni. Kepercayaan bahawa pemikiran positif atau negatif membawa pengalaman positif. Betul. Okay, kalau contoh hari ni you bangun, okay, ya Allah, aku harapkan hari ni perjalanan pergi kerjaku berjalan dengan baik. Aku harapkan hari ni untuk tadarus Al-Quran aku berjalan dengan lancar. Ya Allah, hari ni aku harapkan anak-anak aku bangun tidur dengan keadaan yang okey. Esoknya memang okey lah. Okay, saya sendiri mengaku kalau malam tu saya tak berdoa macam tu, tapi esok pagi anak saya macam-macam perangai. Seorang tak nak sikat rambut, seorang tak nak basah rambut masa mandi, seorang tak nak brush teeth, seorang tak tahu nak butang baju, macam-macam perangai. Seorang tak nak pakai stokin. So maksudnya maknya tak berdoa sebelum tidur semalam tadi, so automatik pagi tu dia jadi macam pelik sikit perangai dia. Tu yang boleh jadi temper kan ibu-ibu. Okay, ibu-ibu yang ada anak ni pergi sekolah memang faham kan. Macam Cik Dres, alhamdulillah anak dah besar panjang kan Cik Dres. Ni anak-anak kecil je saya lah ni. Anak Cik Dres dah besar-besar. Walaupun masih primary school tapi dah kira besar lah. Berbanding anak-anak yang baby. Kat sini ada tak anak yang baby lagi? Boleh tak kat ruangan chat? Okay, Puan Aisyah pun anak kecil lagi. Tadika. Okay, siapa lagi kat sini? Cik Roslan? Cik Roslan ada baby kecil lagi ke? Cik Syafiq ada baby kecil lagi ke? Okay, pagi tu memang kita law of attraction. Kita rasa macam mana. Okay, ada yang belum kahwin, Asia belum kahwin. Okay, contohnya itulah ada benda yang kita rasa tentang diri kita. Law of attraction. Apa yang kita fikir, hukum tarikan datang daripada kita. Konsep ke diri kita ada dua, positif dengan negatif. Sama ada kita nak pilih yang positif, sama ada kita nak pilih yang negatif. Okay, betul kadang-kadang tak apalah kita pilih yang negatif. Tapi tak apa, menjalani proses negatif tu of course kegagalan, kepahitan, kedukaan, automatically apa yang rasa dalam diri. Pastinya ketika you dah keluar daripada kepompong yang negatif tadi, saya harap saya doa yang mana tak pasti dengan kebahagiaan you. Bila you keluar, you rasa the miracle-nya diri you untuk ke arah positif tu. You akan rasa aura tu, aura yang memang you tak dapat.
D is pengalaman. Okay. Bila kita memang ada charge negatif, bangun tidur rasa tak suka dengan diri, rasa tengok staff menyampah, rasa tengok rakan-rakan menyampah, rasa tengok pasangan menyampah. Okay. So, kenapa ada aura negatif tu pada diri kita? Okay. Maksudnya, pengalaman-pengalaman tu keluar. Okay. Jangan berhenti membuat kebaikan dalam diri kita sendiri. First law of attraction adalah you kena tahu diri you. You kena fokus tentang diri you. Orang lain tak boleh tahu tentang diri you sangat. Tapi kita kena tahu tentang diri kita. Tahap mana yang kita bagus, tahap mana yang kita tak bagus. Itu semua kena ada dalam diri kita. Kekuatan kita tahu. Kelemahan kita tahu. Nak counter back kekuatan kita tu dengan, kelemahan kita tu dengan kekuatan kita tahu. Itu diri kita kena tahu. Yang penting law of attraction diri sendiri. Okay. Okay, ni antara tenaga getaran yang positif. Pertama, teruja. Of course lah, ada ke orang tak teruja kalau dapat hadiah ke, pasangan bagi bersedikit tarik, tiba-tiba tarik masuk dalam kek tu, duit sampai 1,000, 2,000, siapa tak teruja lagi perempuan? Tarik bukan duit, emas kan. Kan musim-musim emas ni, so tarik emas. Saya suka emas juga, tapi saya tak suka pakai, tak tahu kenapa, sebab saya ada allergi sikit, gatal, senang gatal. Tapi suka pakai, gaya dipakai. Oh, riak pula gaya nak pakai kan. Okay. Saya rasa perempuan-perempuan kebiasaannya suka emas, suka hadiah emas. So lelaki ingatlah, isteri emas suka emas. Lelaki nak suka hadiah apa bolehlah komen kat ruang chat. Lelaki nak hadiah apa kalau daripada isteri yang boleh memberikan tenaga getaran positif? Komen sikit, ada orang komen tak? Saya bujang lagi. Kat dalam ni pun ada bujang je Syafiq. Okay. Carilah dalam ni. Alright. Okay. Husband baby kira tak? Apa tu? Husband baby apa tu Mama? Saya terlepas Mama, sorry. Okay, alright. Ada lagi tak? Okay, orang lelaki dia suka apa Lelaki ni dia lain sikit kan? Perempuan ni dia lain sikit. Orang lelaki biasanya suka apa? Saya nak tahu juga. Kan? Kan kau tanya suami, okey ya, okey. Dia tahu suka, tak suka ni. Okey, masak okey sedap sedap. Gitu Tak tahulah sayang bini ke bini yang menakutkan. Wallahu alam antara dua. Takut bini mengamuk kalau cakap tak sedap. Ada lagi tak? Alah komen lah. Tak nak ambil hati je. Allah Syian. Selalu makan hati Cik Ibrahim. Sebab tu Cik Ibrahim sentiasa nampak muda. Allah bagi rezekinya tu. Alright. Sentiasa nampak muda walaupun okay. Walaupun lebih senior daripada saya. Okay. Sentiasa nampak muda. Itu adalah sebab walaupun ambil hati. Okay. Cik Ibrahim ni rajin buat solat sunat ni. Okay, lain. Tak ada. Okay, lelaki tak apa. So, hari-hari kita kena ceria, kena semangat. Okay, ceria macam mana? Okay, you all perasan tak? Ada orang, maaf, dia tak suka senyum. Wonyok je hari. Senyum tu semurah-murah sedekah. Sayang tak senyum. Saya kalau pakai face mask, kalau makcik tengah muak kat Shopee Komplek pun saya senyum. Ngasih Kak boleh lalu ke tengah momok ni? Boleh. Cuba kalau kita lalu macam belagak je. Sebenarnya boleh je lalu kan? Tapi cakap Kak, saya boleh lalu ke kat bumuk ni? Boleh. Boleh dek, lalu. Nampak tak? Senyum. Kadang-kadang dengan bangla yang tolak troli pun senyum. Sampai suami saya cakap, tak payah senyum dengan dia. Oh, marah je. Orang lelaki ni senang sangat jealous. Tak apa-apa. Okay? Alright. So maksudnya senyum. Senyum adalah satu benda yang sedekah. Dan ada juga kajian yang menyatakan bila orang yang suka senyum, rezeki dia mudah. Termasuk rezeki jodoh. Saya tak cakap ni kajian, boleh google. Maaf. Okay, rezeki jodoh. Mana yang bulan Ramadan ni berdoa untuk dipermudahkan rezeki, mendapat anak, mudahkan senyum, mendapat anak, mendapat pasangan yang baik, mendapat lagi, mudahkan senyuman. Senyuman is a simple sedekah. Jealous tu tanda sayang. Okay. So, kena senyum Saya suara. Okay, semua duduk diam-diam. Okay, senyum untuk diri sendiri. Saya tak nampak, tak apa. Cuba senyum. Okay, cuba senyum untuk diri sendiri. Ada orang dia suka sangat senyum sampai dia buat gigi tau. Buat gigi yang macam 5,000, 6,000 untuk putihkan gigi tu kan. Tapi kalau kita ni bagi ceramah selalu memang bagus. Kita buat yang macam apa tak nama dia. Siapa yang tahu nama dia? Allah, lupalah. So macam senyum tu putih gigi comel lah, cantik lah. Kalau kita tengok kan founder make up dia putih artis-artis, dia putih yang gigi dia. So bila dia bercakap tu cantik. Alright. So senyum sebab dia nak senyum. Okay.
Getaran yang seterusnya kita suka, okay, ni kumpulan hierarki Maslow, kumpulan dalam hidup kita adalah kasih sayang. Tipulah orang tak nak kasih sayang. Siapa yang orang tak nak kasih sayang? Ada ke yang tak nak kasih sayang? Dia memang suka dibenci, dikecam. Jangan. Itu adalah satu mental illness. Jangan. Semua kita hidup sukakan orang sayang. Kita pun nak Rasulullah sayang kita. Kita nak jumpa Rasulullah kat syurga. Contoh. Alright? And then, getaran yang putih itu adalah self-confidence kita. Ni kalau anak-anak kita ke keyakinan diri, self-confident. Even anak saya sikit lah, 7 tahun. Dia boleh cakap, boleh membaca. Tapi bila suruh membaca depan orang, dia jadi macam penakut. So memang kena start from now, fokus on anak-anak lah. Okay? Mungkin maknya berya-ya kerja. Tapi bila dengan orang yang dia kenal, anak saya dia takut dengan stranger. Sebab saya mungkin pada awal-awal tu mendidik dia dengan cara protection sangat. Terlalu protection. Pegang apa-apa, berkantor sampah mesti wash your hand. Saya begitu, saya sangat. So anak saya pun dia ni macam saya allergic sikit. Jadi benda tu automatically sekarang insyaAllah lah ajak dia dah besar sikit, kita dah ajar dia. Okay, pergi mengaji sendiri rumah nenek, okay, jiran di taman. Saya tengok je daripada pagar. Kalau sebelum ni saya nak lepaskan dia keluar pagar tu pun dia risau. Okay mami, okay tunggu your friend. After your friend balik daripada mengaji, baru you balik mengaji sekali. Okay mami. Sebab risau kan dengan keadaan kes culik. Tapi itulah proses untuk ajar anak kita berdikari dan yakin. Sebab kita sayang bila kat universiti banyak pelajar yang tak self-confident. Semua, okay bonda, boleh tak bonda tanya dengan mak saya. Allah, dek umur dah 21 tahun. Macam mana tanya mak gini? Alright, yang ni adalah tekanan law of attraction, getaran yang negatif dalam kita. Of course, tadi saya percaya yang jawab tidak ya tu mungkin perkara-perkara ni, kalau 8 perkara ni, sedih, kecewa, benci, putus asa, dendam, marah, sunyi, bersalah ni semua adalah benda yang berlaku dalam diri you yang you tak lepas. Mungkin sedih. Kalau contoh macam saya sedih sebab saya kehilangan kakak tersayang saya. Tapi saya tak sedih sebab bila kakak saya meninggal, saya faham erti kematian tu macam mana. Ketika kita meninggal dunia, menghembuskan nafas terakhir, proses kita mandikan jenazah, proses kita kapankan. Sebab saya yang mandikan, saya yang kapankan, and then abang adik saya yang memang solatkan jenazah sebagai imam. So automatically kita rasa perasaan sedih tu macam mana. Sedih adalah kita ingat pada Allah Ta'ala. Bukan sedih sebab kita salahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, dia berbeza getaran. Memang sedih, tapi sedih tu macam mana nak counter back ke arah positif untuk menjadi insan yang lebih baik. Alright, sebab kita dah tengok depan mata kan. Okay, mana yang tak pernah tengok kematian, cuba tengok kematian, benda tu saya percaya memang sampai kat hati you. Okay, pergilah. Okay, so dendam. Dendam ni memang ada tapi tak berbaloi pun sebenarnya dendam. Dendam, marah, kecewa, benci, sunyi, putus asa. Even kalau kita ada kes-kes apa tu dalam Islami, Allah. Kes-kes syifa, okay, kes-kes syifa yang mana orang-orang hantar benda-benda halus pada diri kita. For sure, Ustaz akan ajar kita jangan dendam. Jangan dendam, maafkan. Walaupun orang tu dah buat kita macam-macam. Hantar benda-benda halus ke. Tapi jangan dendam. Sebab kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kita balas kejahatan dengan kebaikan. Saya harap tenaga ni, yang negatif ni kita boleh counter back ke arah positif. Bersalah bagus sebab you rasa you bukan agresif, rasa macam aku je betul kau salah. No, bersalah bagus sebab you asertif, you merasai perasaan dan empati kepada orang lain. Tapi rasa bersalah yang keterlaluan tu yang bahaya. Benci betul, perasaan tu ada tapi jangan benci yang keterlaluan. Sebab tu kata jangan benci orang tu, nanti jadi hantarlah nasi arak kambing. Okay, benci tu akan bertukar menjadi sayang, suka. Jangan, Allah ni maha kaya. Sunyi, jangan sunyi seorang-seorang terlalu sunyi. Sunyi seorang-seorang bagus. Kita tengah solat, kita nak ada me time di sejadah. Okay, good. Tapi kalau kita rasa sentiasa sunyi, tutup pintu, tak nak gaul dengan orang, mental, dia akan terus ke arah mental illness. Percaya cakap saya. Marah boleh. Contohnya kita marah anak-anak, marah pelajar-pelajar yang masuk library. Dek, awak ni make sure pakailah proper. Pakai baju tie in, no slippers, kasut, no water bottle, bring ear. You marah student. Lepas tu you explain balik. You tak boleh lah dah buat ice cream masuk library. Kalau ice cream you jatuh kena dekat buku macam mana. So orang lain pun nak pinjam buku. Ini bukan hak kita, ni hak UiTM. Dia kena dalam kaunseling pun, dalam melatih marah orang, kita kena beritahu balik kenapa kita marah supaya orang tu tak berdendam. Sebab biasanya konflik yang kecil tu kita tak cakap habis, tu yang jadi dendam. Okay. Alright, clear. Okay, jika anda tidak berhati dengan apa yang berlaku, anda perlu membuat perubahan daripada anda berkata aku tak nak,
Okey, lebih baik bercakap aku nak. Okey, yang ni adalah saya ajar diri awak. Mula-mula kita rasa kita tak nak buat kebaikan. Kebaikan, wah, daripada bulan Ramadan yang pahala 10 kali ganda ni, buatlah kebaikan. Kalau hari ni mak cakap, mak cakap Mahira, okey Puan Mahira, contohnya Mahira, boleh tak balik kampung, mak rindu ni, mak ayah rindu ni, apa semua adik-adik rindu. Balik, kena balik. Okey, contohlah Puan Mawar nanti kalau suami cakap, sayang dah rindu, kena cakap balik, okey saya pun rindu abang. Jangan tunggu, alah nantilah nak surprise masa dia balik cuti, sebab kita kan PJJ macam tu. Tak, jangan berhenti buat kebaikan dan kita nak tunggu satu ketika yang okey. Kita tak tahu kan, kita tak tahu anything happen. Kita tak tahu, tiba-tiba kita mati ke, tak sempat kat benda tu. So hari ni kalau rasa baik, kita cakap dengan rakan kau ni memang baik. Lagi dulu aku nak cakap, jangan cakap lagi dulu aku cakap tak. Sekarang tu cakap. Banyak kita ni stigma Melayu ni dia suka macam nanti dulu, simpan dulu. Okay, tunggu hari raya minta maaf. Jangan, hari ni minta maaf, tunggu minta maaf. Okay, pahala Ramadan ni. Cepat-cepat kerja. Orang Dubai tu bukan main lagi kerja pahala. Dia jahat ke dia baik ke dia tahu. Bulan puasa ni bulan yang gaji kita berganda-ganda. Contohnya kalau pahala tu seperti gaji yang berganda-ganda. Siapa tak nak? Okay, grab for it. Right? Okay, jangan berhenti buat kebaikan untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Jangan berhenti. Jangan tunggu. Okay, untuk mengubah, macam mana kita nak dapatkan positive vibe tu? Yang tadilah fokus pemikiran kepada perkataan. Okay, saya ajar. Pemikiran pada perkataan. Okay, contohnya kita boleh cakap, aku sayangkan diri aku. Okay, aku sayangkan keluarga aku. Aku harapkan yang baik-baik berlaku. Okay, aku harapkan apa doa awak? Aku harapkan kata Al-Quran di bulan Ramadan. Aku harapkan aku dimurahkan rezeki. Rezeki besar, kena sebut. Saya cakap rezeki apa kalau contoh saya? Okay, semoga Allah mudahkan aku memperolehi rezeki anak lelaki contoh. Saya ada 2 anak perempuan. Saya nak anak lelaki tu doakan tapi walaupun suami saya kata dah cukup 2. Nak kena latih lah dulu bercakap baik-baik. Betul. Sama-sama Puan Aisyah, kita boleh buat dengan anak. Saya suka buat benda ni, aktiviti dengan anak. Sebab saya rasa anak ni, bila Allah bagi anak, pertama rezeki. Kedua, dia tak ada dosa anak ni. So kalau macam saya nak doa, saya suruh anak saya doa. Okay, doa untuk mami. Ya Allah, berikan kesihatan baik pada mami, kepada abah, kepada atuk, kepada nenek, kepada Pak Ngah, Pak Long, Pak Ngah, semua saya cakap. Berezeki kami. Nanti dia baca, dia ikut. Kadang-kadang kita rasa macam, you ke doa anak doa makbul. Sebab anak ni memang Allah dengar, anak ni kan anak syurga. Pasal tak anak kita kalau jatuh ke, tiba-tiba tak apa-apa pun. Malaikat tolong dia. Kalau betul-betul jatuh tu, kalau kita ikut saintifik, dah benjol sana sini, dah pergi hospital berdarah bagai. Tapi ada malaikat yang menjaga mereka. So doa. Alright? Practice. Tengok cermin lah. Okay. Ataupun dalam drive nak pergi kereta tu, cakap dalam hati ke, okay, aku ni terima kasih ya Allah bagi aku kesempatan untuk hidup lagi hari ni, bagi mati yang sementara so pagi aku dapat hidup macam tu. Kadang-kadang saya percayalah, kadang-kadang memang tak sempat pun nak cakap. Tapi bismillah pun cukup lah. Okay, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus je lah. Jangan berhenti satu je, jangan berhenti buat kebaikan. Walaupun kebaikan awak tu orang tak nampak ke, orang tak appreciate, jangan stop. Yang tu yang saya nak. Okay, contohnya kalau kita tengok ni lah yang memang saya respect sekali macam Ustaz Abid Liu, ya Allah. Orang kecam dia, kecam. So far orang yang buat kebaikan ni memang suka kecam pun. Tapi tak apa, Allah ada. Terus je, dia tak tengok belakang. Dia tak pernah give up walaupun orang cuba jatuhkan dia. Walaupun sesama agamawan yang nak jatuhkan dia. Dia tak give up, dia terus. Kita kena berjuang seumpama dia. Alright? Okay, see? So, law of attraction adalah kita kena minta apa yang kita mahukan. Okay, untuk sharing yang buku saya hari tu dengan Profesor Maria Dr. Aminah. Dr. Aminah pun dah artikel, the Quranic, the law of attraction. Apa yang ada dalam Al-Quran yang memang kita ada bantu untuk hukum tarikan yang kita ada positif dalam diri kita. Okay, baca bismillah. Yang dihajar itu, beliau ajar adalah, Dr. Aminah ajar, nak tak nak pun kita baca satu muka surat. Ada kita sentiasa buka Quran. Walaupun kita tak baca banyak. Satu baris perkataan dah cukup. Dia miracle dia kata. Kita kena, bila kita berdoa pula, kita berdoa macam mana? Biasanya saya harapkanlah sangat kalau macam kat sini ada yang pakar-pakar doa. Kita sharing together buat satu ni. Apakah doa yang cara-cara doa dapatkan doa yang makbul. Biasanya kita doa, ya Allah Tuanku berikanlah aku kesihatan baik. Awal-awal doa dah minta je, belum puji-puji Allah dulu. Pujilah Allah yang dulu, Allah yang bari, Allah yang alim. Semua puji dulu, bau tak doa. Tak sabar kita dah terbiasa tak sabar nak laju.
Alright? Nak minta nasi arak. Okay, nanti sampai nasi arak kambing. Ayuh. Okay, kedua percaya insyaAllah tu dia dah magnet tu insyaAllah. Tapi jangan pula nanti dah setting kedai tak datang Okay, alright. Percaya, kita kena percaya dengan setiap apa yang kita rancangkan benda berlaku. Sebab, kenapa saya kata kena percaya? Apa yang kita fikir, itulah yang akan berlaku. Kalau kita fikir negatif lah yang berlaku. Sebab fikir kan tadi cakap, fikir otak, pemikiran, kognitif. Keluar daripada verbal percakapan lidah. Kalau NLP tu kita punya visual ni keluar. Apa gestatory? Pendengaran, 2 telinga, 1 lidah contoh. So keluar. So apa yang kita fikir, apa yang keluar. Dia macam minda kita ni minda magnet. Minda kita ni magnet. Dia macam charge. Apa kita cakap keluar. Apa kita cakap keluar. Apa kita cakap keluar. Okay, alright. Okay. Contohnya kalau macam pagi tadi ada rakan saya cakap, alamak kereta dia breakdown. Ayah ni dah macam breakdown ni betul ke nak tolong ni kalau kekal aku pula tak sempat ni ada ceramah. Kalau nak minta apply masuk lambat kan aku ada ceramah kan. Tapi nak tolong ke tak? Tolong lah. Saya tak fikir lagi. Sebab dia dalam musibah saya tolong ya. Sebab saya fikir okay tok saya pukul 10 saya boleh tolong dia lagi. Dia cakap ni lagi kau ambil je lagi aku ni kan kau hantar balik. Dia tengok dah okey ke dia tengok. Yang kau hantar aku pergi office. Saya cakap okey je. Okey. Maksudnya kita rancang, kita fikir dia nak tolong dia. Dia tak ada 2-3 kereta kat rumah. Dia ada 1 kereta je. Takkan kita kedekut guys. Saya cakap kalau kereta kau rosak lagi tak apa. Nanti aku pakai kereta kat rumah lagi. Kau pakai kereta. Saya macam tu. Okey. Okay, Encik Yen nanti PM alamat rumah. Encik Deris memang kaki makan nasi minyak semua ni. Minta dia. Okay, yang ketiga menerima. Kita hendaklah bersedia menerima apa yang kita minta. Apa yang kita doa, apa yang kita wish tu yang kita dapat. Alright. Okay, mula nak dapat rumah harga. Kadang-kadang kita doa, ya Allah Tuanku, murahkan rezeki aku untuk mendapat sebuah rumah. Dah dapat rumah. Lepas tu tak doa, ya Allah murahkan rezeki aku untuk mendapat rumah yang bernilai 1 juta. Gitu doa. Doa kena lengkap. Okay, sebab saya ada makcik saya, dia doa, ya Allah ya Tuanku, dia cerita balik, saya suka dia doa balik, ya Allah ya Tuanku, doa kurniakanlah aku menantu-menantu, sebab dia anak lelaki semua, menantu-menantu yang daripada golongan doktor ke atas. Ya Allah, memang menantu dia semua doktor. Tak kisahlah doktor medical ke, doktor falsafah ke, tapi semua tak kerja. Jadi suruh rumah sepenuh masa. Sebab tu kita orang gelak lah. Rupanya maklum doa tak habis macam tu. Doa kena habis macam tu. Lah dia kata tak doa sampai nak menantui bijak pandai doktor. Tak cakap bijak pandai doktor yang bekerjaya, yang memberi sumbangan kepada ummah. Dia kena besar. Doa kita kena besar buat diary lepas kita buat diary. Sama. Saya pun ingat ini saya. Saya kan nak buat diary. Lepas tu tak ni. Tak wish. Dia hari-hari sepatutnya. InsyaAllah lah tahun ni. Istiqomah sikit. 4, gambarkan dalam minda sekali lagi ingin melalui foto atau menulis. Betul. Ni kita punya vision board. Biasa kita tengok vision board bersama macam nak lukis semua. Tulis apa kita punya wish. Okay, kalau contoh wish saya, ya Allah Tuanku izinkan aku menunaikan haji di Mekah. Tapi kadang-kadang dapat tiba-tiba kalau baca tadarus, dapat surah Al-Hajj, surah haji ni. So kadang-kadang bila saya buat cabutan undi apa-apa ke program ke, dapat sejadah Mekah. So maksudnya kita wish, walaupun kita tak pergi haji, apa benda-benda yang berkaitan haji tu kita dapat. Kadang-kadang kita tak rasa kan sebab kita wish and list and pray to Allah. And then yang kelima adalah bersyukur. Anything else yang happen dalam diri kita, kalau kita rasa kita tak gembira ke apa semua, cuba senaraikan apakah kegembiraan yang you rasa hari ni. Apakah kesyukuran yang you rasa hari ni. Alhamdulillah hari ni sempat bangun sahur, kaki 2 boleh berjalan lagi, 2 telinga boleh mendengar, hidung boleh bernafas, mata boleh melihat. Kesyukuran. Syukur. Dah jangan minta banyak. Okay. Alright. Okay, seterusnya persediaan. Okay, matlamat diri. Okay, ni macam Puan Mawar cakap tadi. Saya rasa orang-orang di library ni, ya Allah, seronok kan? Seronok sebab kita ada buku boleh baca. Tapi sebenarnya tak sempat kan? Okay, sebelum saya masuk UiTM, saya pernah jadi librarian di Garden International School, Mont Kiara, Kuala Lumpur. Okay. Saya tak tahu sistem pun. Sebab saya masa tu belum konvo. Jadi macam malam, kita kan macam dah habis semester, dah habis final, nak tunggu konvo lambat. Saya minta transit sementara untuk saya apply pergi kerja. Librarian. Dan bos saya tu ketika tu adalah bekas bos ketua Library Malaysia ketua perpustakaan negara yang telah berpencen, yang berkhidmat di situ. And then sekejap ni very smooth lah. Okay, berbangsa India lah. Okay, saya belajar, saya nak belajar sistem, belajar apa, Alhamdulillah saya fokus. Bila saya fokus, saya belajar sistem tu laju.
Kalau share book tu, kalau 3 tray bagi kat saya, insyaAllah sebab. Lepas tu bila di international, you kena faham. Buku bukan buku bahasa Melayu, bahasa Inggeris je. Macam-macam bahasa dia. Kena cari pula pesyarat atau guru-guru yang translate bahasa. Sebab saya nak key in ni, nak key in dalam sistem. Macam mana nak key in bahasa-bahasa Tamil, Mandarin senang sikit nak type kan. Okay, bahasa-bahasa Brazil, bahasa apa, Mexico. Oh, wah. Jadi benda tu is tindakan kita, right? Okay. So kadang-kadang rasa okay sorry yang persediaan kadang-kadang orang rasa alah kau kat library boleh lah baca buku salute. Tak, library ni sebenarnya dia banyak kerja-kerja lain. Sebenarnya buku yang dia susun-susun tu kadang-kadang dia simpan kat meja dia nak baca. Tak sempat. Sebab saya ada pengalaman jadi librarian yang saya memang lah tak sempat punya nak baca buku. Tak sempat sebab kita terlalu menjaga untuk kebajikan semua orang. Betul tak? Ke saya juga salah? Tak sempat lah nak baca buku. Kalau macam tu, Cik Dres buku dah katam lah macam-macam. Tanya tajuk keluar Cik Dres. Okay. So yang ketujuh adalah tindakan kita. Okay, buat segitu plan. Anything happen dalam hidup kita is problem. Betul? So problem. Banyak problem kat sini and then dia mesti come out dengan solution. Okay. Problem, come out solution. Tak ada solution, mati. Senang je. Elok. Sebab problem mesti come out dengan solution. Sakit, solution apa? Terapi, ubatan, apa semua. That is kita punya usaha. Right? Okay. Problem, come out dengan solution. Dan dia mesti konsisten. Okay. Mesti konsisten. Okay. Biasanya orang tak konsisten dengan apa dia punya vision board. Hari ni nak tu yang ada berkata. Kita jangan benda yang macam tak rasa kena. Kalau contohnya saya sesi dengan pelajar pun saya akan fokus what you need now. Now, here and now. Bukan here and now, what you need. Tapi kalau budak yang bijak pandang, what you need in future. Ada lain pula. Dia ada skill-skill untuk emosi pelajar punya kogniti. Ada kogniti pelajar dia pergi jauh, dia lebih jauh daripada kita. So, your future, what is your vision. Tapi kalau macam sekarang pun saya tak tahulah segi kuliah ni nothing je. Saya just score je, saya just belajar je. What is your vision? Okay. Fokus you punya matlamat diri you, right? Okay, harap-harap dah nak habis ni. Terlebih semua. Okay, so pemikiran positif membawa hasil putih dan bahawasanya memberi kita menerima. Selalu akan ada kejadian dalam hidup lebih baik, tidak alami. Walaupun bagaimanapun law of attraction menetapkan bahawa anda mempunyai kekuatan untuk meningkatkan. Kena ingat, kekuatan kelemahan diri kita. Kekuatan positif charge. Kelemahan negatif charge. Alright. Okay, bagi yang tak pernah datang unit kejadian kaunseling, ini adalah ofis saya, bilik saya dan bilik Aina. Jangan tersalah bilik bilik kita orang tak cantik sangat pun. Kadang-kadang orang tengok bilik pejabat orang lain yang lawas sangat, dia orang ingat bilik kaunseling. Tak, bilik kita orang ni je, simple. Ya Allah, lantai mozek. Alhamdulillah, senang cleaner nak mop. Okay, kita ada ruang lagi putih siswa untuk aktiviti belajar, kita ada bilik terapi. Alright, so lastly, kita dah cakap terima kasih buat semua pendengar Alamaya. Okay, terima kasih bagi ear awak semua untuk mendengar. Okay, thank you so much sebab hari ni kalau dalam sesi counselling kita gunakan ear. Okay, gunakan banyak telinga, dua telinga untuk mendengar dan kurang bercakap kalau jadi counselling, kalau jadi counsellor. Alright, you jangan ingat counselling kena banyak cakap. Tak. Bila kami jadi dalam sesi counselling bersama staff atau pelajar, kami kurang bercakap. Klien yang bercakap. Kami gunakan dua telinga untuk mendengar. Tapi kalau kami bagi ceramah macam ni, sebenarnya kalau kita face to face, semua kita guna ni. Tapi kalau macam Adi Sarimaya, telinga you all yang mendengar, mulut saya yang bercakap. Saya harap you all clear lah buat tu. So hashtag kita, fikirkan yang baik-baik, sangkakan yang baik-baik, doa yang baik-baik, harapkan semua yang baik-baik. Okey, doa rasa gembira dan bahagia. Bagi belum tadi, saya doakan awak semua sentiasa bahagia, gembira. Kita semua menjadi penghuni syurga satu hari nanti insyaAllah. InsyaAllah semuanya cemerlang menjadikan kita khalifah yang baik-baik. So again, saya serahkan kembali kepada moderator. So far, laju sangat, tak sempat. Dah timing dah ni. Tadi kan kita punya sistem error. So, lebih masa lah 10 hingga 11. So thank you so much. So kita ada quiz. Alhamdulillah Encik Idris ni bermurah hati memberi 3 hadiah istimewa yang peserta sebelum mengisi borang latihan. Cik moderator akan bacakan soalan-soalan yang untuk quiz untuk memenangi hadiah yang lumayan. Okey, mungkin kalau Cik Dria dekat sana berada kamera, tunjukkan hadiah lah. Sebab hadiah di PTDI boleh collect bersama Encik Idris. Okey. Alright, saya serahkan kembali kepada saudari moderator saya. Silakan, Noh.
Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Suzainah binti Rahmat di atas perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Semoga setiap perkongsian yang diberikan dapat kita amalkan bersama-sama. Baiklah, seperti yang Puan Suzainah bagi tahu tadi, kita akan ada slot quiz yang mana terbuka kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Diharapkan para pendengar boleh bersedialah jari sedia dekat keyboard untuk kita baca jawapan tu. Mungkin Puan Suzainah sendiri boleh jadi juri. Puan Mawar lah, Puan Mawar juri. Puan Mawar Mawar. Kita panggil bos lah. Boleh. Okey, Puan Mawar juri siapa yang cepat antara Mawar. Okey, go. Okay, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh get ready. Jari jemari di keyboard. Okey, soalan yang pertama, boleh isikan jawapan di ruangan chat. Terangkan link sistem dan perkhidmatan PTDI. Okey, boleh jawab dekat chat. Saya ulang. Terangkan link sistem dan perkhidmatan PTDI. Apa tu jawapan dia? Kenapa orang ni jawab tu? Ni macam mana ni? Boleh terima ke tak boleh terima ni? Mestilah tak boleh. Okey. Maaf Cik Azilia. Disqualified. Mungkin orang lain boleh jawab semula ke? Alright. Aku ada tu. Okay, tahniah Puan Nur Aznita Saleh di atas jawapan yang diberikan. Mungkin boleh tuntut jawapan hadiah nanti. Alright. Untuk soalan yang kedua. Copy paste tu. Okey lah. Sudah laju. Okey lah, kira Aci lah, boleh lah. Alright. Okey, soalan yang kedua. Ni Puan Siti pun tak boleh lah, pustakawan kanan kat sana. Okey, kita jumpa pemenang yang pertama iaitu Cik Nur Aznita Saleh. Alright, so soalan yang kedua, terangkan dua link utama unit kerjaya dan kaunseling. Siapa tu? Cepat isi. Tadi Puan Siti kata jawapan yang atas tu salah. Jawapan dia bagi betul. Cepat copy paste jawapan Puan Siti. Pemenang tadi salah. Okey, Puan Mawar tu pemenang. Puan Mawar pilih. Tu Cik Sujarmo tu. Tapi nak dua kan? Nak dua. Siapa yang jawab dua tu? Azi tu Puan Mawar. Cik Aziz. Ni kita terima kalau kerjaya kaunseling. Okey, terima. Okey. Alright, diterima. Hadiah kepada Cik Nur Azilia. Okey, untuk soalan kalau tak nak hadiah tu bagi Suhana Zainal. Boleh. Alright. Soalan yang terakhir. Soalan terakhir, terangkan maksud law of attraction dan senaraikan dua jenis tenaga yang terlibat dalam law of attraction ni. Tadi Puan Suzainah ada share tadi. Apa tu? Maksud law of attraction dengan dua jenis tenaga yang terlibat. Boleh jawab ikut yang apa you all faham. Nanti kita orang diagnose. Betul. Apa yang you all faham. Tak semestinya copy paste apa ayat saya tadi. Apa yang you faham. Alright? Pemenang quiz. Okay, ulang balik soalan no. Alright. Soalan yang terakhir, apa maksud law of attraction bagi pemikiran tuan-tuan dan puan-puan dan kongsikan dua jenis tenaga. Puan Siti ni macam dah tepat. Dua jenis tu apa? Dua jenis tu apa? Apa no? Ulang balik soalan no. Okey, maksud law of attraction dan senaraikan dua jenis tenaga yang terlibat dalam law of attraction tadi. Ada dua jenis tadi. Siap ada emoji lagi kat tepi tu. Kalau ingat yang mana tu? Dua jenis tenaga. Okay, soalan tiga. Sebab ni soal hadiah terakhir. Senyum, okay. Lagi kita nak jawapan lagi. Come on. Tu Puan Nomi jawab tu betul ke? Okay. Sekejap. Okay, Puan Siti Rozana lah ni. Puan Siti Rozana. Okay. Dia dah masukkan jenis-jenis tenaga juga tu. Maksudnya tenaga yang positif tu. Senyum getaran. Senyum getaran. Okay, dua cukup. Senyum getaran tenaga. Boleh diterima lah. Okay, Puan Anita Abdamia, pensyarah kita. Apa yang kita fikirkan apakah tenaga positif and negatif. Tapi tepat kepada Puan Anita Abdamia lah. Puan Mawar macam mana? Puan Mawar. Pulang kepada Puan Su.
Alah, balik. rasa bersalah pula pada Puan Siti Rozana. Tapi jawapan yang paling tepat adalah Puan Nur Anita Abdamia. Saya suka-suka je. Okey, tanya. So yang pemenang kita siapa tadi? Puan Nur Azizah Saleh, Cik Nur Azilia dan Puan Nur Anita Abdamia. Okey, alhamdulillah lah, senang nak collect. Puan Siti nanti saya pergi selamat saya belanja lain Sebab ni hadiah kat Kampus Pasir Gudang. Bukan 5, Cik Diri sponsor 3 je hadiah. Kecuali Dia ada tambah ni. kecuali Cik Ibrahim nak sponsor daripada 2. Sofa bed ke, from IKEA ke. Okay, Puan Siti. Okay, sila ambil hadiah di kaunter PTDI. Okay, so hari ni sebelum balik, okay, Puan Nur Anita Abdamia, Cik Azilia, of course lah tu dapat tu kejap lagi sebab dalam satu department, dan Cik Azilita Saleh untuk mendapatkan hadiah. Alright. Puan Su. Ya? Yeah? Okay, kalau macam tu saya nak bagi duit raya lah pada staff saya sahaja. Kalau boleh jawab, boleh saya nak bagi soalan? Boleh. Saya sahaja. Pak Mawar, ni memang pahala yang berganda ni bulan Ramadan. Kalau bagi 100, pahala dia kali 70, 700. Kalau bagi 1000, 70,000. Oh, Cik Ibrahim kata, pilih kasih namanya tu. Dia bagi staff dia je, Cik Yim. Cik Yim boleh buka ya kalau nak bagi hadiah untuk staff Cik Yim. Kita buka soalan. Okey, saya nak bagi duit raya pada staff PTDI kecuali go. pustakawan. Saya nak staff pembantu jawab lah. Kalau betul saya bagi duit raya. Tak layak. Disqualified. Okay, disqualified. Okey, tuan-tuan dan perempuan, soalan dia, tadi saya ada sebut satu buku yang berkenaan dengan Law of Attraction ni. Waktu pemudaan tadi saya ada sebut nama satu buku, judul satu buku. Apakah tajuk buku tersebut? Yeah, pandai. Nur Izzah, The Secret. Pandai. The Secret. Oleh kerana Nur Izzah di Pasir Gudang dan Syafiq di Segamat, saya bagi 2 duit raya, insyaAllah. Dania. PM tepi saya punya nombor akaun nanti Thank you. Ni tak bayar voucher tau, dia terus cash dalam online terus. Dia tak payah nak voucher, nak redeem tak payah. Okay, Nur Izzah dengan Syafiq PM saya nombor akaun. Thank you. Alright. Okay, Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Tahniah kepada para pemenang. Okey, alhamdulillah selesai sudah pencerahan dan perkongsian daripada penceramah iaitu Puan Suzainah binti Rahmat berkaitan tajuk kita pada hari ini iaitu Law of Attraction. Seterusnya, saya mohon untuk sama-sama kita buka kamera untuk sesi fotografi sebagai kenang-kenangan. Okey, boleh tak? Sambil-sambil tu ada kejap lagi kita isi link form kita tak log out dulu. Link form tu kejap lagi kita isi. Okey, on untuk sesi fotografi lah. Okay, so saya stop dulu. Sekejap, no. Ni adalah doa Lailatul Qadar, insyaAllah di antara kita semua. Asal tak boleh nak stop ni? Okay dah. Sekejap, nanti tak dapat muka semua. Okay, no, jadikan setting besar. Okay. Sorry. Jadikan setting portrait banyak. Change layout untuk to be full. Boleh? Alright. Okay, ada lagi ke? Boleh share muka-muka. Boleh share muka-muka, okay. Yang boleh live boleh share muka-muka. Puan Nur Anita yang dah menang tu. Biru-biru kat belakang. Izzah boleh belanja hadiah daripada Puan Mawar tu 4 angka tu. Okay. So, boleh ready semuanya? Alright. 1, 2, 3. Okay, lagi sekali. Freestyle sikit. Okay, 1, 2, 3. Alright. Okay, saya doakan Puan Mawar cepat sembuh lah okay, insyaAllah. Alright, no, closing. Terima kasih diucapkan kepada Puan Mawar Nur Abdullah, Timbalan Ketua Perpustakawan, Encik Idris Muhammad, Perpustakawan Kanan merangkap Ketua Program dan semua pendengar yang terlibat di atas masa dan kehadiran bagi sama-sama menjayakan program pada hari ini. Sekian saja daripada saya, Nur Dahiyah Sulhana binti Zainal, Kaunselor Pelatih UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang, memohon 1000 kemaafan di atas segala kehilafan sepanjang program berlangsung. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terbaik moderator.
Alhamdulillah, terima kasih.